Bismillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan li sahibi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman, Rabbi ja'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pembusa Puan Nurina Bakri serta suami serta ahli jawatan kausel dan urustinya. Yang saya hormati para ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dikasih sekalian. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam petang ini saya menggantikan Ustaz Dr. Syafiq yang
beliau tak dapat hadir pada petang yang berbahagia ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusannya dan Allah Ta'ala jadikan segala urusannya sebagai berat timbangan di sisinya, insya-Allah Ta'ala, amin. Dan juga kepada kita, tak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar segala usaha yang kita lalui, segala amal yang kita jalankan selama ini, ianya diterima, bahkan jadi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa ditukarkan kepada dosa-dosa yang pernah kita buat terhadap manusia. Ibu-ibu yang saya hormati sekalian, insya-Allah petang ini kita sambung surah Al-Kautsar, tafsir surah Al-Kautsar, dan juga sedikit berkaitan dengan tadabbur berkenaan surah Al-Kautsar yang lalu. Yang lepas kita sampai hadis Sayyidah Aisyah. Kalau ibu-ibu ada lagi lah, kalau tak nanti Puan Nurina boleh share kan ya. Saya ambil sebutan sedikit tu. Baik. Kita ambil firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini rentetan atau yang berkaitan juga apa yang kita bahaskan yang lalu. Kita sambung hadis daripada Aisyah yang panjang, insya-Allah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Yang demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Saya buka juga kepada kitab tafsir surah Al-Kautsar, surah tafsir Al-Munir, Juz'u Amma, Dr. Wahaba Al-Zuhaili. Nama kitabnya Tafsir Al-Munir fi Aqidatu wa Syari'atu wal Manhaj, yang mana telah disusun oleh Persatuan Ulama Malaysia daripada Iqtal Multimedia and Publication. Yang lalu kita bicarakan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkan surah Al-Kautsar, yang mana kita dah bicarakan tentang surah Al-Kautsar tersebut. Namun kita sambung berkaitan dengan perbahasan dalil yang disebut dalam kitab Tafsir Al-Azim, Tafsir Quran Al-Azim susunan Ibn Katsir, atau panggilnya Abu Fida, ya, Abu Fida. Katakanlah, kul. Ini kalau sebut katakanlah, sebelahnya masih ada rangkuman ya Muhammad, ya Nabi Muhammad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, inna salati. Jangan baca inna salati, inna salati, sebab bacaan itu adalah daripada ambilannya daripada Al-Quran. Jangan sebut innas, tapi inna salati. Itu. Ya. Ini pun kena hati-hati. Kebanyakan kita sembarang dia bunyi innas salati, sedap dia bunyi,
tapi salah daripada sudut bacaannya. Kita tambah kalimah alif lam. Ya, ini bahaya. Baik. Inna salati, sesungguhnya solatku. Solat ni dipanggil apa? Mi'rajul mukmin, iaitu sembahyang merupakan mi'raj. Seorang sedang bermi'raj dengan Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala yang pada tempatnya asas. Sebab itu ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dah tak ada lagi dah. Ketika itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Sembah siapa? Allah Ta'ala. Serah bulat-bulat dengan Allah. Ketika itu bukan kita berada di kawasan ini lagi, kita bersama dengan Allah saja. Seperti mana Nabi SAW di Mi'raj. Kan Nabi Mi'raj ni langit pertama, kedua, tiga, empat, semuanya seperti border. Ataupun kita nak naik kapal terbang, mesti ada apa dia? Pasportnya. Bila ni buat pasport, satu dia, iaitu orang yang telah dijemput oleh Allah Ta'ala. Siapa? Muhammad. Adakah dia telah dijemput? Ya. Ahlan wa sahlan. Diucapkan selamat datang. Kalau kita buka, tak diucap salam ataupun tak disambut oleh orang sana, saya tak masuk kita. Ada ramai jemaah kita dah sampai dah dekat Jeddah tu, terminal. Tengok, awak tak boleh masuk, ada masalah. Kadang-kadang daripada awal lagi. Kenapa? Ada hutang piutang yang tidak diselesaikan. Awak kena bayar hutang dulu sejumlah yang sedikit begini, baru awak boleh pergi ke Mekah. Begitu. Ini kan pula Nabi dijemput. Nabi mana ada hutang, tapi Nabi dijemput kerana 3 perkara. Yang pertama, setelah kematian bapa saudaranya, dah 3 hari isterinya meninggal. Orang yang jaga dia 43 atau 45 tahun ni jaga Nabi, namanya Abu Talib, jaga Nabi, backing Nabi, backup Nabi. Tapi bila Nabi bila kematian Abu Talib ni, Nabi dah tak ada siapa-siapa. Lah 3 hari isterinya meninggal dunia. Allahu Akbar. Sedih tak? Bertambah-tambah sedih. Kemudian Nabi pun pergi jumpa Abdullah SWT, membawa Abdullah bin Mas'ud pergi ke Taif, kota Taif. Lebih kurang 91 poin berapa dah kilometer. Yang layak kita kena buat jamak asal. Siapa yang keluar daripada kota Makkah nak pergi ke kota Taif tanpa nak pulang, kemudian nak patah balik, maka dia itu diwajibkan untuk tawaf pada. Siapa yang daripada Makkah dia pergi ke kota Taif sedangkan dia tidak buat, dia kena dam seekor kambing. Habis Ustaz, ada mutawaf itu tak cakap pun saya. Dia baik beza. Siapa yang pergi sana dia kena tawaf wada. Kalau tak buat tawaf wada, korban satu ekor kambing. Seandainya dah sampai perjalanan, sempat lagi dia patah balik, dia tawaf, kena tak? Jadi dia pergi tak sengaja, tak ingat, dia patah balik, kena tak? Tak. Tapi bila dah sampai, alamak, lupalah nak tawaf wada, maka dia kena dah. Berbeza kita daripada Malaysia naik sampai Jeddah terus pergi kota Taif. Ada tak ini? Dari kota Taif itulah baru kita bermiqat di Qarnul Manazil. Kita pakai ihram dengan niat di sana dan kita terus pergi ke Makkah. Itu lain. Ini kena jaga baik-baik, hati-hati. Sebab itu kita kena ada ilmu. Baik. Salati wa nusuki, ibadahku. Apa ibadah? Ibadah ni membawa maksud segala amal yang wajib dan juga sunat. Segala ibadahku, hidupku. Ini penyerahan kita. Mula-mula Nabi ajar, Allah ajar sembahyangku, ibadahku, barulah cerita hidupku dan matiku. Untuk apa? Lillahi Rabbil Alamin. Kuserahkan hanya untukmu Allah. Untukmu ya Allah.
Siapa Allah? Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Kita baca kan, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bila ulama sebut Rabb, artinya dia ini Tuhan yang menciptakan segala keciptaan. Rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam dipanggil. Apa beza Allah dengan Rabb? Allah tu Tuhan yang kita sembah, Rabb pun kita sembah. Cuma Allah ni ilah, Tuhan bukan sahaja yang menciptakan si alam, tetapi Tuhan yang wajib kita tauhidkan dia. Serah bulat-bulat. Rabb, Allah dia nama yang berbeza, tapi maksudnya yang sama, tapi yang menciptakan sekalian alam. Itu dipanggil perbezaan. Apa uluhiyat, apa rububiyat? Inilah perbezaannya, uluhiyat rububiyat. Baik. Kemudian la syarikalah, dan demikian itu tiada sekutu baginya. Kita jangan menduakan, jangan ada yang lebih sama dengan Allah Ta'ala atau lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ini jarang berlaku ni. Bila azan, apa yang kita buat? Ibu-ibu kita faham, masak tengah masak ni azan. Orang-orang tasawuf bila lihat azan dengan masak, dia nampak azan itu lebih aula dilakukan untuk siap-siap berbanding masak. Itu orang-orang tasawuf. Dia kata Allah lebih besar, masak ni tak besar. Tapi tanggungjawab juga. Seadanya waktunya mubayyak, sempit, tak ada masalah, silakan. Kita boleh, kita nak kasih anak makan sebab nak pergi sekolah, kita pula tadi terlelap atau tertidur, tapi jangan sengaja. Biasanya orang-orang zaman dulu, mak saya kalau masak tu pukul 12 dah siap dah. 12, pukul 12 kita makan pukul 2 kan? Pukul 12 siap. Agak-agak lah ibu-ibu ya. Sejuk tak sejuk? Nak kena panas tak panas? Kita belasah je orang ni, kita. Kalau orang tu kena masak yang panas-panas, baru dimakan. Kalau arwah mbah saya gitu, dia masaknya setengah jam je, cepat. Pelik. Kita ni orang muda biasanya 2 jam masak tak siap-siap. Itu pun 2 jenis je. Kalau mbah kita, kalau 2 jam macam-macam. Kita baru sampai, baru sampai setengah jam siap. Ada 2-3 lauk, telur gorengnya, ikan masin dan sebagainya, cepat. Tapi orang sekarang masin nak basuh dulu, kerat-kerat dulu. Orang dulu kerat-kerat, simple tapi teknik semuanya. Kenapa? Kerana dia nak berikan, walaupun masak itu sebahagian daripada ibadah, tugas dia, tetapi dia ada tahu perkara yang lebih aula daripada. Dalam bab ibadah ni ada perkara yang aula dan tak aula. Waktu sembahyang ni ada aula, maka ditinggalkan yang lain. Orang-orang dulu bila azan tu dah dekat tengah sembahyang. Kalau umpah saya gitu, nanti kita yang lelaki ni jadi mandi sendiri, malu amat, pergi masjid walaupun dah azan. Yang umpah kita ni dah duduk dah, sebelum azan dah duduk kat tengah sembahyang tu. Kok cepat benar, cepat betul. Sebab apa? Dah siap masak dah. Makan nak makan, sebelum makan, mentong-mentong makan dia. Kita beza hari tuan-tuan ya. Lagilah bertambah sakit. Umur 80 tahun masakan kita. Kita ni 60 tahun nak masakan apa lagi? Allah. Itulah perbezaan antara orang dahulu dengan kita. Tapi hari ini tak semua macam itu. Ada sebagainya yang begitu. Baik. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kena akulah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Semua orang cakap itu yang sama. Kenapa? Kita lah tak ada siapa, kita serah pada siapa? Allah Ta'ala. Nanti kita mati, bila sebut mati, ibu-ibu malaikat maut pernah orang marah dia. Nabi tanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, jangan ambil ganas-ganas ni sahabat aku ni, kata Nabi. Sebab Nabi nampak malaikat maut nak cabut nyawa.
Maka malaikat kata, wahai Muhammad, aku tak pernah buat pun satu saat aku tinggal pun melainkan semua perintah Allah. Dan kalau dia orang mukmin, aku akan bisa habis ringan. Sehabis-habis ringan aku cabut nyawanya. Seandainya ada ahli keluarganya dia tidak redha, maka dia dalam keadaan berdosa. Tapi kalau dia redha, Allah bagi pahala dengan sebab dia redha tadi. Wahai Muhammad, ini adalah tugasku. Tak ada satu makhluk pun yang aku ambil cabut nyawanya melainkan semua atas perintah Allah Ta'ala. Tak ada, hanya perintah Allah. Semua, tak ada seekor semut, seekor nyamuk pun kata malaikat maut, melainkan semuanya atas perintah Allah Ta'ala. Kita takut, asyik kita bunuh orang nyamuk tu. Rupanya kat situ Allah dah perintahkan malaikat. Saat nanti pun, bukan kat situ saja. Kalau 10 orang ni, kita bunuh nyamuk serta mereka dah. Itu semua perintah Allah Ta'ala. Cuma kita sebagai wayang ini saja. Dan ini dikatakan Ibnu Abbas dan Atha dan Mujahid, Ikramah dan Al-Hasan telah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wanhar fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya apa maksud wanhar? Ialah menyembelih unta dan ternak lainnya sebagai korban. Hal yang semisal telah dikatakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Al-Dahab Al-Rabi' Al-Qurasani, Al-Hakam, Sa'id bin Abu Khalid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang di kalangan ulama salaf. Hal ini berbeza keadaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut nama Allah. Namanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismuhu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surah Al-An'am ayat 101 sampai akhir ayat. Baik. Maksudnya apa? Begini. Ketika Allah sebut fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu dirikan solat fasalli li rabbika kepada Tuhanmu yang mencipta sekalian alam, wanhar dan kau tolong sembelih binatang ternakan. Maka binatang ternakan yang pertama maksudnya ialah unta. Tak ada unta, barulah lembu atau kerbau. Tak ada lembu atau kerbau, barulah kambing biri-biri. Tak ada kambing biri-biri, kambing kampung, kambing lidi, kambing di sini kambing. Saya tak ingat, kambing lada dia panggil. Pernah dengar tak kambing lada? Tak pernah dengar ya ibu-ibu. Ini kambing lada kurus kecil, tapi boleh jadikan korban. Ya, itulah. Cuma kalau dapat korbanlah seekor unta. Pakat-pakat ni anak beranak. Unta kat Mekah tu 5,000 waktu korban harga dia. Tapi selain waktu korban, harganya 10, 12, 15, 20, 1 juta, 2 juta, 3 juta. 1 bilion pun ada. Tapi unta tu mahal. Ini macam sultan-sultan yang pakai. Baik. Jadi rentetan daripada ini, walaupun disebut tentang tenaga al-qasar, maka dia juga melibatkan perkara-perkara syar'i, antaranya sembahyang dan juga menyembelih korban. Siapa di sini tak belum pernah sembelih korban, maka hendaklah dalam hati dia berazam, paling tidak sekali seumur hidup. Nabi bagi diri dia wajib tiap-tiap tahun tu bagi Nabi. Tapi bagi umat Nabi sekali seumur hidup sudahlah tak apa. Sebab hukumnya sunat muakkad. Habis Ustaz kalau tak mampu juga, saya miskin Ustaz, seumur hidup saya tak mampu. Dia tak apa. Tapi tak apa, handset 2-3 dah. Kipas angin asyik bertukar. Pantang jumpa Ramadan, bertukar kita punya sofa, bertukar berbagai-bagai baju lain, bertukar. Tapi tak ada kita azam gitu. Jadi ibu-ibu boleh dah berazam kumpul 1 hari RM2. 1 hari RM2 Ustaz? Ya, cuba.
Tak mampu senang. Tak mampu RM1. RM1 kali 365 hari berarti RM365. Seekor kambing 900, kena kumpul 3 tahun. RM1 pun tak apa RM1. Macam mana tak boleh. Kita boleh kumpul ibu-ibu. Dan jangan usir duit ni. Ini khas duit korban. Cari korban yang paling baik. Berbeza orang Melayu dengan orang Bangladesh, orang India. Mazhab Hanafi, orang yang berpegang pada mazhab Hanafi, dia kalau cari kambing ke lembu ke, semuanya yang besar-besar. Ini besar. Ada besar lagi tak ada? Ada kan? Berapa? RM5,000. Dia kalau RM10,000 boleh, RM21,000 boleh. Dia tak kira. Yang penting kamu yang kita murah sikit. Saya tahu ini tu masjid ni kata. Jual nama masjid pula gitu. Untuk anak yatim. Sampah. Ingat, anak yatim berhak tu dapat korban. Ke orang fakir miskin dia dapat korban. Zakat, anak yatim dapat zakat tak? Macam mana tu? Dia dapatlah fakir miskin dan 8 asnaf. Adakah anak yatim termasuk dalam 8 asnaf? Kena tanya dulu. Yang itu pun kita kena tahu. Habis macam mana? Kita kena utamakan fakir. Habis anak yatim macam mana? Anak yatim seperti anak kita. Kita kena bagi tiap-tiap hari. Kita kena kongsi tiap-tiap hari. Kita kena kasih kasihan tiap-tiap hari ke anak yatim. Sebab itu Nabi kata, wa ana kafarat yatim kamslah hazain. Aku dengan anak yatim macam ni. Aku utamakan anak yatim. Kalau aku lapar dia lapar, kalau aku kenyang dia kenyang. Itu. Kalau aku berpakaian dia berpakaian. Boleh ibu. Sebab itu barulah anak yatim ini terbela. Kenapa anak yatim ramai tak terbela? Ada rumah anak yatim Ustaz sesat. Sebab apa ada anak yatim? Sebab kita tak bela dia. Itu jawapannya. Dia lebih tidak bisa fakir miskin. Ya. Tapi kita boleh kira ada rezeki lebih baru ke situ. Tapi anak yatim kan anak kita. Ya. Apatah lagi kalau kita ada anak saudara yang kematian ayahnya. Ya. Itulah orang yang pertama. Ya. Walaupun kita tak ada ni, tapi kita kena kongsikan rezeki. Bila kita beli baju, kena ingat itu beli baju tak ya? Belikan sekolah anak kita, yang itu kita beli tak ya? Habis itu sampai tahap itu. Itulah namanya kafalat yatim. Iaitu Nabi selalu hampir dengan anak yatim macam ni. Harapannya dia bukan macam ini, tapi dia macam ini. Gitu. Baik. Dan disebutkan jangan kamu memakan binatang-binatang, tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Kita ibu-ibu, apabila kita nak sembelih, kita kena tahu hukum syarak. Ustaz, kat kawasan saya ni tak ada orang Islam, Ustaz. Sebab saya musafir. Jadi boleh tak saya makan sembelihan orang Kristian? Boleh tak saya makan sembelihan orang Yahudi? Tengok dulu. Disebut tak bismillah? Kalau disebut bismillah, dia makan. Yahudi Ustaz. Allah kan, Allah yang berfirman, sebut bismillah. Yang tak boleh makan tak bersebut bismillah. Orang Islam tak potong tak bismillah, ngak. Boleh makan? Tak boleh kita. Orang Yahudi boleh. Tapi kalau ada orang Islam tu yang sembelih lebih afdal. Wanita kawasan saya semua perempuan, saya seorang lelaki. Jadi dia tukang sembelih perempuan tu. Saya nak sembelih, dia tak kasih, nanti kotor baju saya. Dia pun sembelih. Kita yang lelaki boleh tak makan wanita yang sembelih? Boleh. Kalau semuanya wanita, tapi kalau ada lelaki, maka lelaki itu lebih afdal memotong dan sembelih. Begitu ya ibu-ibu. Saya pernah dulu zaman saya belajar, waktu tu hari raya, kita ni beli sebelumnya. Dia kata besok baru sampai ayam. Hari lepas sembahyang raya baru ada ayam, kata dia. 3-4 hari dah ada ayam, dah habis. Orang Arab semua beli. Kita pun terfikir bel.
yang ada kedai Nasrani ini. Memang itu ada lambang salibnya ada. Nak beli tak? Nak beli tak? Tanya. Nak tanya. Awak kalau sembelih baca tu. Dia kata aku baca bismillah. Semua orang-orang yang tinggal orang Islam, aku baca bismillah. Kalau itu sembelih. Kena kita nak balik, nak foto, nak proses. Lepas tu kita minta. Dia kata kau pandai ke? Dia kata ya walad. Ada tahu. Kau tahu tak? Nak sembelih? Aku tahu. Percayalah kau. Yang potong ke dia yang potong. Kita pun balik nak makan tak? Nak makan dia. Sebab dia ada. Ni dari dia. Surah Al-An'am ayat 121. Boleh. Yang penting sebut bis. Habis apa hukumnya? Perbuatan orang kafir itu makruh je. Ya. Kalau boleh kita sembelih, tak boleh pakai daya. Kita boleh minta sembelih, boleh, tak ada masalah. Mereka dia tak kasih takut terluka dan sebagainya, tak biasa. Ya. Saya biasa ni potong sembelih ayam. Masa dari 6 lagi saya ada kursus potong sembelih saya cakap. Ketika saya umur 6 tahun, umur 12 tahun saya dah belajar dah kursus dah sembelih, tapi burung puyuh kan. Itu burung puyuh tak sama. Kalau awak nak sembelih ayam ni, awak nak ayam mana? Dia kata Anus Firaih. Kau nak ayam yang jenis itu putih, ayam Firah Masyuri untuk buat bakar. Ni ada kaedahnya kata. Kita pun sembelih kan biasa. Hilang urat, nafas, orang murid dah keras. Dia tak. Awak tahu gini. Ini memang kaedah ni dalam apa agama sama. Tapi awak orang Islam lebih detail sikit dengan bismillah ni. Kita pun makan dia. InsyaAllah halal. Tak apa. Itu dalam hukum syarak tuan-tuan, ibu-ibu. Menurut pendapat lain, yang dimaksudkan dengan wanhar ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah tenggorokan. Hal ini diriwayatkan dari Ali, tetapi sanadnya tidak sahih. Dan hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Bakir. Ada pandangan yang maksud wanhar ialah meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri di bawah tenggorokan. Apa wanhar? Sembelih. Contoh, tenggorokan mana ni leher? Tangan kanan letak tangan kiri. Allah. Itu. Ustaz, potong bawah dulu ke atas dulu? Dia 3 ke dia? 1, 2, 3 ke? Atau 1, 2, 3? Bawah dulu ke atas dulu? Itu pun kena tahu. Seandainya dia itu besar, maka ia dibuat dari atas dulu. 1, 2. Kalau dia itu lembut, bawahnya 1, 2, 3. Itu kaedah tak boleh. Habis ibu, anak cucu tak balik-balik nak raya. Jiran semuanya perempuan. Jiran ni kematian suami tu, kematian suami semua tu. Anak-anak tak balik-balik semua. Kita nak sembelih. Boleh sembelih tak ibu? Boleh. Cuma hukumnya makruh je perempuan disembelih. Hukumnya makruh. Jadi ini riwayat. Satu riwayat kata yang bermaksud wanhar itu bermaksud meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah tenggorokan. Tetapi riwayat ini tidak sahih sanadnya. Pendapat yang lain mengatakan bahawa wanhar artinya mengangkat kedua tangan di saat menutup salat. Dan menurut pendapat yang lain lagi, wanhar artinya hadapkanlah lehermu ke arah kiblat. Ketiga pendapat ini disebut oleh Ibnu Jarir. Jangan awak faham tentang wanhar itu adalah sembelihan semata-mata, tetapi membuka tangan kita sembahyang. Wassalli li rabbika wanhar. Artinya ni angkat tangan, Allahu Akbar. Ataupun menurut pendapat lain, artinya hadapkanlah lehermu ke arah kiblat. Leher kita ni dihadapkan ke kiblat. Contoh ni kiblat saya. Kita pun tak ada. Itu dipanggil wanhar. Itu juga boleh diartikan. Ibnu Abi Hatim sehubungan dengan hal ini telah meriwayatkan sebuah hadis yang mungkar. Untuk itu dia mengatakan, bila sebut hadis yang mungkar, hadis ni boleh kita baca, kita faham, nak amal boleh, tak amal pun boleh. Tapi tidak boleh dibuat hujah. Kalau orang nak berbahasa kita, hadis ni tak layak, tak lulus. Apa maksud? Apa kata dia?
Saya bacakan dalam bahasa Melayu ini. Telah menceritakan kepada kami Wahab Ibn Ibrahim Al-Qadhi pada tahun 255 Hijriah, telah menceritakan kepada kami Israel Ibn Hatib Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Muqatil Ibn Hayyan dari Al-Asbaq Ibn Nabtah dari Ali Ibn Abi Talib, mengatakan bahawa ketika diturunkan kepada Nabi SAW ini, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kautsar. Maka Rasulullah SAW bertanya, hai Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan nahirah yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku agar aku melakukannya? Jibril menjawab, bukan nahirah, tetapi dia memerintahkan kepadamu apabila berihram untuk solat, angkatlah kedua tanganmu saat mengucapkan takbir, dan saat engkau rukuk, dan saat engkau angkat kepadamu dan rukuk, dan apabila engkau akan sujud, kerana sesungguhnya itulah solat kita dan solat para malaikat yang ada di 7 langit. Di mana? Di 7 langit. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu mempunyai perhiasan, dan perhiasan solat ialah mengangkat kedua tangan di saat takbir. Allah, jarang orang dengar babnya hadis ini. Sebab apa? Ini berkaitan dengan hadis munkar, tak biasa orang bagi tahu. Maksudnya apa? Nak cerita apa? Pernah ketika turunnya ayat ini, Nabi tanya pada Jibril, Jibril, apa maksud nahirah? Kata Jibril, bukan nahirah lah. Gitu jawab. Sebenarnya ni ketika kau solat, kau angkat tangannya. Nanti siapa pindah rukun, kau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada masa ni ketika kau naik bangkit lagi daripada rukuk, kau takbir lagi, angkat tangan. Nanti pada rakaat yang ketiga, kau bangkit daripada sujud saja, kau disunatkan angkat tangan lagi. Ibu-ibu, siapa pernah semayang pada rakaat kedua kita tasyahud kan? Tasyahud rakaat kedua tu, tasyahud awal kita panggil Allahu Akbar, angkat balik. Itu sunat hukum. Pada rakaat kedua tak sunat. Ketika bangkit, rakaat ketiga je sunat. Pertama Allahu Akbar, tak boleh ihram. Pada rakaat yang ketiga selepas tahiyat awal tu, bangkit sunat Allahu Akbar. Ibu nak buat gini boleh, nak buat begini boleh, nak buat begini boleh. Dan ini yang biasanya Sayyidatina Aisyah buat. Itu. Habis nak buat begini juga boleh, tak ada masalah. Tak makruh pun, betul berlaku. Boleh. Tinggal lagi orang perempuan ada 4 perbezaan dalam sembahyang dengan lelaki. Antaranya takbir atau ihram, dan setiap kali ketika rukuk dan sujud semuanya kepit. Sebab apa kena kepit? Sebab jaga aurat dalam sembahyang. Oh, kena jaga aurat dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun kena tutup. Kena jaga aurat sampai tak. Kalau dia pegang tak sama dengan lelaki, ibu pegang macam mana? Gini ke, gini ke, gini ke, gini. Perempuan dia ada beza lelaki pegangnya. Lelaki, ibu jari dengan kelingking letak berbetulan dengan pergelangan. Ni lelaki, ya. Kemudian boleh pegang 2, buat syarat 2 atau 1, boleh belaka. Bagi perempuan dia ada beza sedikit. Ni, ibu buat gini, satu lagi buat gini, rapatkan. Itulah kaedah orang perempuan. Kenapa? Ketika nanti ada yang salah ketika baca ataupun terkurang rakaat, ibu-ibu kena buat tasfik, ta, sad, fa, ya, qaf. Apa itu tasfik? Ni tegur orang dalam sembahyang. Dia tak boleh sebut subhanallah. Buat macam mana? Gitu, kuat. Kalau gini, kuat juga Ustaz. Beza. Kuat lagi. Ya. Begitu tujuannya. Habis Ustaz, sama saya gini, sah ke? Sah. Jangan bimbang. Ini lebih afdal. Nanti kalau tak kuat, maklumlah kita ni lemah lembut orangnya. Ya. Maka angkat sikit, yang bawah ni ketepuk yang atas. Gitu. Gitu.
pun tak kuat, depan, bawah, entah sama-sama. Sama. Lagi kuat. Tujuannya untuk menegur orang sembahyang. Dia dah habis kok. Bateri ni dah habis dah ni. Tak apalah, biar saya cakap. Boleh dengar kan orang belakang? Baik. Sininya dah mati. Jadi ibu-ibu, itu perbezaan sembahyang. Jadi nak bagi tahu, Nahirah Ibn jadi dia kata apa? Ketika engkau sembahyang, dia kata apa? Dia menetapkan seperti berihram untuk solat, angkatlah kedua tanganmu saat mengucapkan takbir. Angkat tanganmu ketika mengucap takbir. Angkat. Allah. Nanti ibu-ibu balik kali ni, sembahyang jangan dari bawah dulu. Allah. Walaupun tak salah. Boleh. Nabi suka begini. 4 mazhab mengatakan, terutamanya Imam Syafi'i kata, ni berbetulan dengan cecuping bagi lelaki lah. Perempuan ikut paras bawah boleh, atau separuh boleh. Nak buat sama lelaki pun boleh. Angkat dulu, baru sebut Allahu Akbar. Ya. Mata kat mana? Mana dekat tempat sujud. Apa hukumnya melihat kat tempat sujud? Hukumnya sunat hai'ah, dapat pahala. Habis kalau mata saya tengok kanan, makruh. Tutup mata, makruh. Gitu. Habis dengan tutup mata boleh khusyuk, Ustaz? Ya ke? Boleh tahan betul ke? Dengan tutup mata boleh datang khusyuk? Seandainya betul apa yang awak dakwa, nescaya Nabi dah buat dulu. Boleh khusyuk. Sahabat boleh tahu Nabi tanggalkan kasut. Dalam sembahyang, tiba-tiba Nabi tanggalkan kasut. Buka sebelah. Dia pun bergalih ke sebelah. Sahabat tengok Nabi buka kasut. Sahabat-sahabat pun, ini dalil bahawa sahabat sembahyang tak tutup mata. Seandainya tutup mata, tak tanggalkan kasut dia. Maka Nabi tanya, kenapa aku tengah sembahyang, kau semua buka kasut ni? Aku lihat engkau buka kasut ya Rasulullah. Sesungguhnya tadi Jibril datang pada aku, dia suruh buka kasut sebab dekat kasutku ada najis, hancing yang aku terpijak atau sebagainya. Maka malaikat Jibril tegur aku, engkau tak, kau sembahyanglah dengan kasut. Tak. Maka sahabat kata, aku lihat. Sebab itu aku lihat, artinya kalau tutup mata, makruh. Letak tangan macam ini, hukumnya apa? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Apa maksud sunat hai'ah? Sunat yang tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Habis yang ganti ketika doa kunut, tahiyat awal, duduk tahiyat awal, itu juga merupakan kena ganti. Itu. Saya masuk hukum fiqh sikit je. Nanti ibu-ibu tak faham, ibu-ibu nak tanya bab fiqh, boleh. Boleh ibu? InsyaAllah angkat tangan je. Ustaz, saya nak tanya sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Walaupun kita belajar bab tadabbur, ambil sikit tafsiran Al-Quran, tapi bila kita selitkan tentang perkara-perkara yang ada menceritakan bab solat, zakat, puasa. Ini dekat dengan puasa ni. Ustaz, apa hukum puasa? Ini silakan. Boleh. Seandainya saya mampu jawab, saya jawab. Tak mampu, saya tangguh dulu, nanti saya tanya orang lain dulu. Sebab tak semua ilmu tu kita boleh kuasai. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, bila ditanya 40 soalan, satu je aku tahu, yang 39 tak tahu, kata dia. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya? Ini bukan imam, bukan ustaz. Ya, ini cuma nak sampaikan kongsi-kongsi je kan ibu-ibu ni. Ya? Allahu Akbar. Baik. Jadi apa? Angkatlah kedua tanganmu saat mengucapkan takbir dan saat engkau rukuk. Ketika nak rukuk, takbir lagi. Ketika nak i'tidal, angkat lagi. Apabila engkau akan sujud, engkau baca lagi takbir. Kerana sesungguhnya itulah salat. Ya, kita di salat kita dan salat para malaikat. Solat kita dengan solat para malaikat yang langit ketujuh sama. Habis Ustaz, solat pada langit pertama, 2, 3, 4 tak sama ke Ustaz? Tak nyatakan dalam sini, bererti kita tak boleh tahu, tak tahu betul atau tidak. Tapi disebut oleh Jibril, kita sembahyang seperti malaikat yang berada di langit ke-7 komplit. Ya. Baik. Dan merupakan apa? Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu mempunyai perhiasan. Setiap sesuatu adalah perhiasan. Maka perhiasan salat ialah mengangkat kedua tangan di saat takbir. Angkat ni. Jadi
Perhiasan dalam solat apa dia? Ni. Allah, ni perhiasannya. Nanti nak rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nanti bangkit, Allahu Akbar. Itu dipanggil perhiasan. Itu perhiasan dalam solat. Kalau perhiasan dunia apa? Saat kan ada dunia mata, wa mata dunia an-nisa'u atau al-mar'atu salihatu. Dunia memiliki perhiasan dan perhiasan dunia ialah wanita yang soleh. Wanita yang solehah. Siapa dia perempuan solehah? Iaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapa. Kalau dah bersuami, taat pada suami. Itu namanya perempuan solehah. Adakah perempuan solehah ini yang sembahyang je, puasa je, suami dia marah-marah, dia jangan puasa, dia puasa juga? Agak-agak lepas saja. Kan kita pernah dengar beberapa hadis berkaitan wanita ni, dia sembahyang yang fardu je, sunat dia tak sempat sebab sediakan makan minum suami. Maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 60 tahun namanya, 70 tahun namanya beribadah dengan siapkan makan suami, lebih baik lagi menyediakan hidangan kepada suami. Kan banyak pahalanya. Begitu ya. Jangan ceritalah tentang payung-payung emas. Ya, payung emas ni hadisnya dhaif je. Ya. Allahu Akbar. Namun boleh juga cerita kalau nak. Sekadar nak je. Okay, hal yang sama telah diriwayatkan oleh Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui hadis Israel Ibn Hatim dengan sanad yang sama. Telah diriwayatkan dari Al-Khurasani sehubungan dengan makna firman-Nya wanhar, artinya angkatlah tulang punggungmu sesudah rukuk dan tegakkanlah ia serta tampakkanlah tenggorokanmu. Maka yang dimaksudkan ialah i'tidal. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Semua pendapat ini berpredikat gharib sekali. Berpredikat maksudnya statusnya ialah gharib, pelik. Itu ya. Jadi boleh tak kita maksudkan wanhar dengan seperti kita iktidal, nampak anak batang leher kita? Pada Ibn Hatim dia setuju, tapi pandangan ulama kata ini berpredikat gharib sekali. Gitu. Pendapat yang sahih adalah yang pertama, iaitu yang mengatakan bahawa makna yang dimasukkan dengan nahar atau wanhar ialah menyembelih haiwan korban. Ni ada perbahasan. Ustaz, korban ni satu orang berapa ekor? Gitu. Kalau perempuan seekor. Bagi kambing biri, kibas. Kibas biri-biri sama tak? Sama. Cuma kibasnya ada perbezaan sedikit dengan biri-biri lah. Ya. Kalau di Mesir tu Qarun dipanggil. Kibas tu dipanggil Qarun. Qarun ni dia macam biri-biri, tapi kibas tu lebih mahal lagi besar. Qarun dia punya ekor tu penuh dengan lemak sahaja. Kalau kibas dia penuh dengan bodinya cantik lah. Gitu. Bulunya lebih gebu dan boleh dijadikan sebagai alat pakaian. Bulu dia biri-biri. Ya. Yang kibas tu. Yang biri-biri dia boleh juga, tapi warnanya agak kelabu-kelabu sikit. Gitu. Dia tak seputih. Tu ada perbezaannya. Kambing kampung, kambing lidi, kambing lada dan sebagainya, itu merupakan kambing-kambing biasa di negara kita. Ada satu kambing dekat negara kita ni, susunya dicari orang. Dia tak nak kibas, dia tidak lain. Dia nak yang kambing tu namanya kambing gurun. Kambing tu kerjanya makan rumput-rumput, pucuk-pucuk yang berada di gunung-gunung, di bukit-bukit. Kalau ibu-ibu, ada siapa yang ada lemah jantung, jantungnya berlubang, ya, saya dapat nasihat daripada orang, anak dia 3-4 orang yang kena lemah jantung. Dia kata, Ustaz, minumkan susu kambing gurun yang dia ambil pucuk-pucuk. Kambing ni dia pelik. Dia kalau naik bukit, kita tengok biasa dengan kaki biasa gitu-gitu.
Ini dia boleh panjat bukit dengan macam Spiderman. Gitu. Kambing ni, kambing. Cari yang itu susunya. Power kata dia. Walaupun susu lain boleh juga, tapi dia kata tak secepat ni. Dia kata minum 2 hari, insya-Allah ada kesannya. Bagi jantung berlubang, lemah jantung. Banyakkan minum. Saya malam tadi dekat surau tu, imamnya tanya, saya tanya imam, mana imam yang ada kat sini? Dia kata tengah buat bypass. Ya. Bypass. Tahu bypass? Ni dia punya injap-injapnya dah tersumbat. Ya. Saya cakap cuba carikan kambing, mudah-mudahan susu kambing ni jadikan asbab sembuh insya-Allah. Ya. Orangnya dekat UPM kata dia. Dah malam-malam tadilah buat pembedahan itu. Tak apalah saya kata. Yang kita sihat ni, nanti ibu-ibu tolong mencarilah jenis-jenis apa ni tadi? Susu kambing, gurun, tapi yang jenis banyak-banyak tapi susah, mahal. Kat Kedah tu ada kawasan namanya Gurun. Yang itu belum namanya kambing gurun. Cuma nama tempat itu Gurun. Kambing gurun tempatnya. Tapi memang kawasan tu ada gurun-gurunnya, memang ada sebenarnya. Tapi cari itu susah. Dan orang yang cari ke tempat tu biasanya orang yang sakit-sakit jantung banyaklah. Siapa-siapa di kalangan kita yang ada macam tu atau mula dah rasa sesak ya. Cubalah minum sebab dia menghangatkan. Ya. Dia minum tu untuk menyihatkan badan juga dengan izin Allah Taala. Ya. Bukan saya cakap ni itu saja yang ubatnya, tak. Ada lagi ubat yang lain. Tapi itu salah satu cara atau satu langkah untuk kita berubat dengannya, itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pendapat yang pertama adalah sahih. Yang maksudnya apa? Korban. Kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai solat Idul Adha segera menyembelih kurbannya lalu bersabda. Nabi kalau sembahyang Aidil Fitri dengan Aidil Adha, Aidil Fitri biasa lambat. 9:30 baru sembahyang. Tapi bab Aidil Adha Nabi cepat-cepat sembahyang sebab nak cepat korban, nak supaya korban ni boleh dimakan oleh fakir miskin. Sampai tahap tu. Ya. Kita habis Ustaz, tak kampung saya tak ada fakir miskin langsung Ustaz. Boleh tak kita pindahkan ke kampung sebelah? Sabar dulu. Cari betul-betul. Puas imam tu cari. Tak ada Ustaz, semuanya kayu-kayu. Kat gelang ni, kat tangan ni, gelang tu gini komponen tong-tong gitu. Ya. Biasa mana bunyi kan kalau satu. Ini macam kat kaki cing anak-anak kita kan. Cing perempuan tu. Jadi kalau tak ada, boleh tak bagi sebelah? Atau saya nak bagi dengan orang kafir, orang yang bukan Islam, boleh tak? Sabar dulu. Boleh, memang boleh. Tapi utamakan orang yang berhak dulu. Gitu. Itu pun kena belajar juga ya, buat korban. Barang siapa yang solat seperti solat kami dan menyembelih korban seperti kami menyembelih korban, maka sesungguhnya dia telah menunaikan korbannya. Dan barang siapa yang menyembelih korban sebelum solat hari raya, maka tiada korban baginya. Ada zaman Nabi tu, orang dah sembelih dulu. Ya, patutnya selesai sembahyang, selesai khutbah, sembahyang, selesai sembahyang, barulah sembelih. Ini sembahyang tak lagi. Ya, dia dah sembelih, tak dipanggil korban. Apa nak panggil apa Ustaz? Itu sembelihan biasa. Gitu. Dia syaratnya mesti selepas sembahyang Aidil Adha, hari raya korban. Kalau tak jadi dah namanya daging korban. Maka Abu Burdah Nayyar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum solat, dan aku mengetahui bahawa hari ini adalah hari yang semua orang menyukai daging padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kambingmu itu adalah daging kambing biasa, bukan korban. Abu Burdah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seekor anak kambing kacang yang lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing biasa. Apakah itu cukup untuk korbanku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, cukup untukmu, tetapi tidak cukup untuk orang lain sesudahmu. Ini Abu Burdah Nayyar. Potong sembelih sebelum sembahyang. Sebab saking sukanya dia nak bagi orang cepat-cepat. Rupanya tak daging korban. Maka dia ada satu kambing, namanya kambing kacang.
Saya tak tahulah kambing kacang macam mana kita. Tapi kalau tengok kat sana, kambingnya anak kambing lah. Besar-besar macam ibaratnya besar kacang lah. Bukan kacang begitu, tak maksud ibarat begitu. Ya, dia besar juga tapi kecil je. Dipanggil anak kambing. Orang panggil anak kambing tu kacang. Maka disembelih. Boleh tak cukup? Boleh, hanya cukup untukmu tapi tak boleh bagi orang lain. Untuk kau makanlah daging korban tu ya. Sebab daging korban ni kena bagi 3 ya, ibu-ibu. 1 untuk fakir miskin. 1 untuk orang-orang awam yang agak-agak tak berapa nak susah sangat, boleh. Yang 1 lagi untuk kita. Tapi kalau dia tu nazar korbannya 1 besar gini pun kita tak boleh ambil. Ya. Kecil sikit tak boleh juga. Semuanya kena tu nazar. Ada orang tu dia terlepas cakap. Dia cakap apa? Kami ni nak buat korban. Kambing ni, ini nak buat korban. Maka cakap macam tu, dia tak cakap perkara nak buat sunat korban. Ni nak buat korban sunat. Dia tak cakap tu, maka jadi nazar. Dia tak boleh ambil pun. Ada orang nak meninggal ni. Nanti kalau ayah sihat ni, ya, ayah nak yang lembu belakang tu, ayah nak buat korban sunat. Ya. Nak buatkan korban sunat. Meninggal ayahnya. Agak-agak wajib tak korban binatang itu? Kalau dia kata seandainya ayah sihat, nazar tak? Nazar. Tapi sebut korban sunat. Yang ini baik, tapi rupanya tak baik-baik dah meninggal. Maka tak jatuh kat situ. Tapi setengah ulama kata kena korban sebab dia dah nazar. Artinya dia baik dalam keadaan meninggal. Kita tak tahu dia baik atau tidak. Begitu keadaannya. Kena juga korban. Kalau dia cakap sunat, untung. Kalau tak cakap sunat, maka anak-anak dia tak boleh ambil pun secubit. Tak boleh ambil secubit. Tu kena hati-hati. Ramai orang ni bila ditanya dia tersalah jawab. Ada kambing, ni kambing nak buat korban. Nak buat korban. Nazar tak? Nazar. Nazar. Jangan main-main walaupun sendegurau. Tak boleh. Kena sebut nak buat korban sunat. Selit yang sunatnya tu. Ya, ibu-ibu, tu kena hati-hati. Ramai. Habis Ustaz, kalau gitu saya dah pernah makan suat. Bukankan 1/3, tapi semua saya bedal. Gantilah, ganti. Ya, ganti. Jangan ambil lepas ni. Ya Allah, aku taubat. Ya Allah, aku tak tahu yang tu. Bila tak tahu, berdosa tak? Tak jatuh hukum lah, tak tahu. Rafa'al kalam bisa lah sah, kata dia. Setelah ada akal tahu hukum jatuh. Ni tak tahu hukum. Dosa tak? Tak. Habis macam mana Ustaz? Dah terbuat dah. Bukankan seko. Tiap-tiap tahun saya buat gitu juga Ustaz. Buat tu kita memang bela kambing. Tak tahu, tak berdosa ibu-ibu. Dah tahu ni, menyesal tahu pula. Jangan cakap menyesal. Ya, syukur, alhamdulillah dah tahu. Rupanya tak boleh sama ni aku makan daging haram. Mana haram Ustaz? Halal tu saya berkorban. Tak. Nazar tak boleh cuit pun satu. Hati-hati ibu-ibu ya. Jaga baik-baik. Yang ini pun kena ada ilmu tentang nak berkorban. Gitu. Dah pukul berapa dah? 3.55. Berapa lagi? Abu Ja'far bin Yarin mengatakan pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan dari ayat itu ialah jadikanlah solatmu semua tulus ikhlas hanya untuk Tuhanmu, bukan untuk berhala atau sembahan selainnya. Demikian pula korbanmu, jadikanlah hanya untuk Dia, bukan untuk berhala-hala sebagai ungkapan rasa syukurmu terhadapnya ke atas kemuliaan dan kebaikan tiada taranya yang dikhususkannya buatmu sebagai anugerah darinya. Pendapat yang dilakukan oleh orang yang mengatakan ini amat baik, dan pendapat ini telah dikatakan sebelumnya oleh Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi dan Atta, dan ungkapan yang semakna. Maksudnya ada pandangan juga ya, yang dikatakan dengan wanhar itu
Korban itu, ya, jadikan solatmu semua itu tulus ikhlas. Sebenarnya korban ke apa, jangan jadikan dia kerana selain daripada Allah. Nak korban ni sebab nak buat ancak, hilangkan hantu, tak boleh. Kita kan ancak zaman dulu kan, kat kampung kita keras, korban anak dara. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dapat satu surat daripada Amr, daripada sahabat Nabi, Amr al-Ash nama dia. Dia tulis surat, penduduk kat sini, kat Mesir penduduk di sini, dia kalau time air tak ada, sungai Nil kering, maka dia akan korbankan seorang anak gadis. Maka berita ni sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang sangat bertakwa pada zamannya. Dialah salah satu makhluk Allah yang mana syaitan, iblis ni kalau jalan tak boleh lalu jalan yang dilalui. Kalau dia jalan tu terbakar dia. Dahsyatnya. Saking bukan kena auranya, tak, saking takwanya pada Allah Ta'ala. Ya? Takutnya pada Allah, makhluk semua jadi takut. Nak lalu belakang takut, nak berdepan dengan Sayyidina Umar pun takut. Itu. Tu iblis dan syaitan takut. Jadi dapat satu surat, maka Sayyidina Umar kata, baiklah. Dia pun kasih satu surat, bagi satu utusan, bagi tahu pada Amr al-As, bagi kat surat ini, tolong bagi kat sungai. Cakap dengan dia, kalau engkau beriman pada Allah, takut pada Allah, timbullah. Tapi kalau engkau tak beriman pada Allah, engkau keringlah sampai bila. Sepotong surat je. Maka As pun campak je. Campak. Orang pun dapat, air tiba-tiba naik kerana Allah Ta'ala. Wow. Tengok, sama seperti apa yang disebut. Kalau kau nak mengalir, nak keluar kerana Allah, sila keluar sampai bila-bila. Tapi kalau kau tak beriman pada Allah, wahai sungai, kau jangan naik pada Allah. Rupanya sungai pun beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jangan hina makhluk Allah. Kita tak tahu ada makhluk Allah ni berimannya terlalu tinggi berbanding kita. Antaranya tadi sebut anak sungai, ya. Pokok-pokok beriman pada Allah, binatang-binatang beriman pada Allah. Satu ketika Sayyidina Ali terpijak semut, maka hatinya gelisah, tak tentu arah. Kadang-kadang dia sembunyi, jadi takut, jadi tak keruan. Maka sahabat tanya dia, wahai Ali, kenapa ni? Dah 3 hari kau keadaan macam ini, kenapa? Dia kata, macam mana nak cakap ni? Sebab terpijak semua. Yang kita ni bukan pijak, kita semprot ke Jawa. Kita bakar semua. Pantang ada kat dinding, kita pamit penyapu, lempar pakai spray dan sebagainya. Sayyidina Ali ni gelisah sebab terpijak semua bukan sengaja. Maka dikhabarkan kepada sahabatnya, aku kan terpijak semua, makan tak lalu, risau gelisah. Ya, macam mana nak berdepan dengan Allah? Ini sahabat Nabi, ya. Kalau terpijak je, dia punya resah gelisahnya berbeza dengan kita. Kita boleh jadi senegura. Oh, aku dah bakar. Gitu. Ya. Pantang nampak kerengga, sarang tu, kita bakar, asapkan, keluar hari kan. Dia tak. Dia terpijaknya. Maka dikhabarkan pada peristiwa ini, diberitahu pada Nabi SAW. Lantas Nabi jumpa pada Nabi, wahai Ali, kenapa? Ya, aku dengar khabar kau tak lalu makan, nak murung, kau tutup rumah, tak jumpa kawan-kawan kau, kenapa? Dan semayang kau keluar tu kau balik, bergegas balik. Maka saya pun ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya binatang-binatang ini, kalau dia tidak zikir kepada Allah, nescaya Allah akan matikan dia awal. Tak berzikir, tidak ingat Allah, maka makhluk tu akan dimatikan awalnya. Sama ada bersebab tanpa bersebab, sama ada dipijak ataupun tidak. Itu binatang berzikir. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, kalau ada kucing ke, takkan kita nak bunuh kan? Monyet kita geram, monyet dia geram masuk apa? Kalau habis tanaman-tanaman kita, ya, nak buat macam mana, ya, kita kena cakap juga dengan dia, wahai monyet, aku ni kebun mak ayah aku ambil rezekinya untuk hasil mak ayah aku makan.
Kalau kau nak makan, ambillah sebahagian sedikit sebagai sedekah daripada mak ayahku, dan selebihnya kau jangan rosakkanlah orang monyet. Monyet ni dia bukan tak faham bahasa kita je tak faham bahasa dia. Cakap baik-baik, ya, insya-Allah dia akan dengar. Walau macam mana pun kita kena kerap banyak cakap dengan dia. Jangan kita semua kau paling kena benjol pada dia. Dia pun kan ada dengan badi monyet ada kan? Dengan pernah dengar tak badi monyet? Tahu-tahu anak-anak tu macam kena lahir tu penuh dengan bulu dan sebagainya. Tak, ya, bukan. Mungkin kerana kita jahat sangat, Allah Ta'ala balas juga. Itu je. Allah balas. Yang tak baik ni kita, bukan monyet ni. Monyet tu memang sifat dia bukan tidak akal. Dia akal. Apa kata otak ada, akal dah. Gitu. Beza dengan kita. Kita otak ada, akal pun ada. Tapi jarang kita tahu akal kita kat mana. Tahu akal kita kat mana? Itu. Kat atas. Boleh tunjuk akal tu kat mana? Tak boleh. Roh. Macam roh lah. Roh ada. Tunjuk roh. Tak boleh tunjuk. Begitu keadaannya. Jadi kita dengan makhluk Allah kena berbaik, sangka, kena jaga. Seandainya memang kalau tak di spray, dia tak anu juga. Tapi ada satu amalan kan? Dia ajar innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulang je. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tengok banyak lipas dan sebagainya ke semua kan? Baca kuat-kuat sikit. Innahu min Sulaiman. Jangan cakap ayat itu yang jauhkan, tak. Ya Allah, dengan berkat aku baca ayat ini, ya Allah, yang datangi daripada kalam-Mu, ya Allah, kau jualah yang jauhkan makhluk ini daripada rumahku, yang memelihara rumahku daripada makhluk ini. Gitu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh ibu? Macam tu. Nanti search je kat internet. Ya. Baik. Firman Allah Ta'ala, Inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang ketiga. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Siapa benci Nabi, dia yang terputus. Siapa yang benci Nabi, dialah yang enggan masuk syurga Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya apa? Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, dan benci kepada petunjuk kebenaran bukti yang jelas dan cahaya terang kamu sampaikan, dialah yang terputus lagi terhina, direndahkan dan terputus sebutannya. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibn Jabir dan Qatadah mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-As Ibn Wa'il. Ini orang yang tak suka Nabi. Siapa yang tak suka Nabi ni, terputuslah dia dengan Nabi. Jauhlah dia daripada Nabi. Hari ni ramai anak-anak zaman sekarang, dia benci Nabi ni bila dengar selawat. Maksud selawat je. Kan baik, bahaya. Ya. Tak ada benda lain. Kenapa? Apa masalahnya? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berselawat. Lagilah hari Jumaat, 1 kali selawat, 10 Allah bagi balas, 10 malaikat balas, 10 Nabi balas. Semua dapat berapa? 30. Siapa yang berhajat sebenarnya? Kita ke Nabi untuk selawat? Kita berselawat untuk Nabi, Nabi berhajat untuk selawat kita? Tak. Tapi sebenarnya kita lah yang berhajat sebenarnya. Dapat 30. 10 dapat rahmat Allah, 10 dapat dimohonkan ampun oleh para malaikat, 10 Nabi ucap salam bagi kita. Kita sibuk, awak pergi Mekah, sampaikan salam saya pada Rasulullah. Kita ni tak payah pergi jumpa Rasulullah, kita dah sampai salam kita. Macam mana Ustaz? Dalam sembahyang, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan kita salam pada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai dah salam kita. Kita sibuk nak kirim salam juga dengan orang yang tak berapa ingat. Ya, mak, sampaikan salam saya pada Rasulullah ya. InsyaAllah kalau mak ingat ya. Biasa mak kita gitulah. Sampai sana mak dah sampai salam saya. Tak. Kenapa pula mak boleh tak ingat? Marah mak kita pula. Padahal Allah dah ajar dalam sembahyang. Nabi dah ajar sembahyang. Macam mana aku nak salam
bagi salam padamu ya Rasulullah. Ya. Kita beri salam daripada dalam sembahyang kita beri salam. Luar sembahyang boleh beri salam? Boleh. Dan biasanya orang bagi salam ni menggunakan kalimah salam je. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tambah lagi. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, salli. Sampaikanlah rahmat. Sampaikanlah rahmatmu kepada nabiku, kekasihku, ya Allah. Wasallim, sampaikanlah salamku kepada kasihku, ya Allah. Wa barik alaih, ya Allah, sampaikanlah mohon keberkatan kepada nabiku, ya Allah. Kan gitu banyak. Kita kenapa lah tak tahu soalan. Siap telefon. Kat mana? Kat Masjid Nawawi. Okey. Ni sampai ke salam ni, sampai tak perlu sangat ibu-ibu, kena faham. Dah salam ni kita banyakkan selawat je. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh. Ada satu selawat daripada Imam Al-Jazuli, Abu Hasan Al-Jazuli, atau orang ni panggil tarikat Syaziliyah. Dia kata apa? Diajarkan ulama ini satu selawat, namanya selawat Nur Izzati. Selawat ini selalu orang guna untuk tepis segala sihir, tepis segala ancaman dengki orang, tepis segala hasad dengki orang. Selawatnya berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirri sari fisail asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa baca ni, seolah dia baca 100,000 sekali. 100,000 kali selawat yang biasa, seolah-olah seperti 200,000 kali selawat yang biasa. Ada mengatakan begitu. Banyaknya Ustaz, sekali baca je seolah kita baca 600,000. Itu semua tertakluk pada Allah Ta'ala. Ada orang baca sekali dapat sekali. Ada orang baca sekali dapat 700 kali. Ada orang baca sekali dapat 1000 kali. Ada yang seperti yang Nabi sebut yang lalu. Saya belum kasih lagi. Hari tu saya nak kasih selawat Syekh Ahmad Dadir. Saya lupa. Ya, saya dah hantar. Kemudian selawat tu ada sedikit salah. Saya padam kejap. Saya nak cari. Akhirnya saya lupa balik. Nak kasih ibu-ibu selawat Syekh Ahmad Dadir tu. Bunyi yang apa? Yang lepas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Yaliqu bi kamalih. Dia ada 2 sirah atau 3 sirah. Yang ini paling pendek, yang bertepatan dengan apa yang saya ambil dalam kitab tu. Okay. Sirahnya Allahumma sirah ni maksudnya dia punya sebutan dia. Lafaz sirah. Sirah kan panggil sirah ijab kabul kan. Ini sirah lafaz pada selawat ni tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi kama yaliku bi kamalih. Kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Ada sebutannya la nihayata bi kamalih wa adada kamalih. Ada juga begitu. Tapi yang saya punya yang pendek sekali. Ya, tapi itu yang termaktub di dalam kitab Syekh Ahmad Dadir dan juga Ali Al-Bayuni. Ya. Yang satu tadi saya sebutkan yang pertama tadi, iaitu selawat yang diajarkan oleh Imam Sazuli ataupun Abu Hasan As-Saziliyah. Bunyinya dipanggil selawat Nur Izzati. Yang tadi sebutannya selawat Kamaliyah. Yang ini Nur Izzati. Okay. Banyak kan baca. Siapa-siapa yang ada rasa kena gangguan, ada orang kena ganggu dan sebagainya, ini antara nak tahu benda-benda tempat-tempat yang rahsia-rahsia tu, banyak kan baca selawat ini. Sebab ni selawat ni selawat rahsia dia begitu. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirri sari. Ini yang maha penyimpan rahsia, yang maha penyimpan rahsia. Ya. Siri saya fi siri sari fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini biasanya orang-orang di Indonesia
gunakan selawat ini untuk tepis segala sihir, tuju-tuju dan sebagainya. Banyak buat tu. Nanti kalau rasa selama ni kita macam tak tenang, banyakkan selawat. Siapa yang tak tenang, banyakkan selawat. Dan selawat ni dikatakan ibu kepada ilmu. Tak ada Nabi, tak ada pun orang yang berilmu. Maka selawat ni salah satu kunci. Anak-anak kita yang selalu susah nak jawab SPM tu, banyakkan selawat. Ketika lupa, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa lagi, banyakkan selawat. InsyaAllah dia akan cepat ingat. Itulah rahsia selawat. Ya, boleh mengingatkan sesuatu yang kita lupa. Selain baca ayatul kursi, memanglah yang suka selalu ganggu kita, lupakan kita, syaitan, iblis. Baca ayatul kursi, baca selawat, jangan pernah tinggal. Itu antara rahsia kunci kepada anak-anak yang sedang belajar, termasuklah kita. Baik, kita cuba habiskan sikit review. Tak banyak lagi ni, tinggal sikit. Muhammad Ibn Ishaq dalam meriwayatkan daripada Yazid Ibn Rumman yang mengatakan bahawa dahulu Al-As Ibn Al-Wa'il apabila disebutkan nama Rasulullah SAW, ia mengatakan, biarkan dia, kerana sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Maka Allah menurunkan surat ini. Ada orang namanya Al-As Ibn Al-Wa'il ni, dituduh Nabi. Nabi ni tak ada keturunan. Sebab yang dikategorikan keturunan ialah ada anak lelaki. Siapa ada anak lelaki ada keturunan. Tapi mana ada, kata dia. Nabi tak ada anak lelaki. Terputus. Maka Allah Ta'ala templak balas dengan surah Al-Kawthar. Ya, Allah sebut apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, dan terputus bukan Nabi tapi dia. Ini dia tidak ada zuriat, gitu. Ya. Siapa namanya? Ingat baik-baik. Namanya jangan ambil nama ni. Ya. Al-Ash Ibn Wa'il. Al-Ash Ibn Wa'il. Ini nama orang yang menuduh Nabi tak ada, terputus, keturunannya tak ada zuriat di kalangan lelaki. Syamil Ibn Atiyah mengatakan bahawa surat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah Ibn Abu Mu'id. Ada pula yang mengatakan bukan aslah. Dia kata ni yang ada kaitan dengan Uqbah Ibn Abu Mu'id. Ibn Abbas mengatakan pula, dan juga Ikrimah juga, bahawa surat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab Ibn Ashraf dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy. Bukan pada As saja, bukan pada Mu'id je, tapi kepada Ibn Ashraf. Ada juga. Ya. Sejumlah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Al-Bazan mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ziyad Ibn Yahya Al-Hasani telah menceritakan kepada kami, Ibn Abu Addi dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahawa Ka'ab Ibn Ashraf datang ke Mekah. Maka orang-orang Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin mereka. Tidakkah engkau melihat kepada lelaki yang terusir lagi terputus dari kaumnya itu? Maksudnya Nabi SAW. Dia mengira bahawa dirinya lebih baik daripada kami, padahal kami adalah ahli, yakni pelayan jemaah haji, ahli sadanah, pelayan Kaabah, dan ahli siqayah, pelayan minuman air Zam-Zam. Maka Ka'ab bin Ashraf berkata, kalian lebih baik daripadanya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kawthar ayat 3. Kata Ibn Abbas, ni ada cerita sebenarnya. Kenapa ayat ni turun? Kenapa sampai ayat ni turun? Sebab ada orang daripada satu kabilah namanya Ibn Al-Ashraf, orang yang kata, kau ni lebih baik daripada dia. Okay? Sebab kami sungguh pun pelayan, kasih jemaah haji minum, ya, menyambut pelayan Kaabah, pelayan minuman air Zam-Zam, ya. Maka kau ni ada lebih baik daripada Muhammad ni. Dia kata Nabi Muhammad ni sebab apa? Nabi Muhammad tak ada keturunan. Ini namanya juga Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Allah. Ka'ab bin Ashraf cakap pula, wahai Quraisy, engkau lebih baik daripada ni, kata. Maka Allah pun turunkan surah Al-Kawthar menemplak kepada orang yang menuduh Nabi tanpa ada zuriat. Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan hadis ini sahih sanadnya. Diriwayatkan pula dari Atta bahawa surat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lahab. Demikian itu terjadi ketika putera Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Lahab pergi menemui orang-orang musyrik dan berkata kepada mereka, tadi malam
Tadi malam Muhammad terputus keturunannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya sehubungan dengan peristiwa tersebut. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 7. Ibu-ibu, ada pula riwayat Al-Bazzar kata, yang lain pula riwayatnya. Dia kata sebenarnya ayat ini turun kepada Abu Lahab juga. Sebab Abu Lahab, dia jumpa Nabi, anaknya ni baru meninggal dunia. Anak Nabi yang lelaki baru meninggal dunia. Maka Abu Lahab ni, dia hina Nabi lah. Ni bukan ada keturunan pun. Kecewa bila kita ada anak meninggal dunia, tiba-tiba datang. Ni kau tak layak menjadi seorang bapa kepada anak lelaki. Boleh ke cakap gitu? Itulah yang dilontarkan oleh Abu Lahab. Terputus kau tak ada keturunan. Bahkan Allah Ta'ala turunkan ayat kena Abu Lahab juga. Dahlah Abu Lahab ni ada surah dia khas, tapi Allah Ta'ala templak lagi dengan surah Al-Kautsar, nemplak dengan kisah ini. Terputus. Memang kita lihat keturunan Abu Lahab memang terputus. Tak ada sampai sekarang lagi dah keturunan dia. Sebab apa? Dimatikan oleh Allah Ta'ala. Abu Lahab dimatikan. Anak yang menghina Nabi, meludah muka Nabi. Anak Abu Lahab ni, dia adalah menantu Nabi. Kemudian diceraikan anak Nabi, kemudian dia ludah muka Nabi. Allah kata engkau akan dibinasakan. Akhirnya datang seekor namanya singa, binatang liar, ya. Singa itu mencari anak kepada Abu Lahab tu. Kemudian anak tu keluar, bapak dia panggil, ada binatang. Kepala anaknya terbang, tanggal kat satu kemah. Gitu. Allah hinakan sehingga dia tidak ada keturunan. Begitulah keadaan Abu Lahab. Tapi Abu Lahab punya kubur tahu kan kat mana? Dekat Mekah. Kawasannya memang jadi tempat sampah Abu Lahab. Jadi memang hina sampai sekarang. Bukan zaman Nabi yang Allah hina, ya, dan Nabi hina dan orang Islam hina. Tetapi sampailah ni memang ada orang Indonesia pergi cari mana tempat kubur ni. Boleh cari pula. Memang daripada jauh dah bukan bau sampah, bau macam tak sedap. Dekat apatah lagi. Dan dalam banyak lombukan-lombukan sampah kat situ. Ya, orang dah tak hirau dah. Memang satu je, tak ada yang lain. Sebab tu Nabi kata kalau kau nak mati, cari orang jiran-jiran tempat sebelah kubur tu, orang-orang yang soleh dan solehah. Sebab apa? Ketika mana kamu masuk nanti, engkau dahlah orang bahagia. Tapi kanan kirimu jiran yang kena api neraka. Akhirnya kamu kena bahang api neraka kedua-duanya. Sebab itu kita kalau dapat minta, Nabi kata pesan apa? Kalau nak minta mati, yang pertama minta mati di Mekah. Yang kedua minta mati dekat Madinah. Ketiga cari tempat-tempat orang-orang yang saleh. Keempat, jauhi daripada tempat-tempat orang yang diseksa. Memang ini kaki maksiat, habislah kita akan terkena bahang. Walaupun kita bahagia rasanya, tapi kena percikkan itu. Terpias dia. Tak tahu, sebab itu kena ambil tahu. Tanya. Kita boleh minta tak? Kita dah masih hidup ni kena tanya. Mam, saya nak meninggal dunia. Walaupun tak bila, boleh tak saya tempah dulu? Boleh tak tempah? Kalau anak kita dengar ni apa? Terbiat mak aku ni. Kan? Hukumnya disunatkan minta awal. Minta apa? Ni, saya nak mati sebelah orang ni. Yang orang ni ngaji Quran. Ini tok guru Quran, ini mak guru Quran. Nak yang tu. Sebelah dia boleh. Biasanya kita minta kat mana? Saya nak mati sebelah mak ayah saya. Saya nak mati sebelah suami saya. Konon si hidup semati. Kita kena minta cari yang lebih baik. Kita memang tak boleh sangka buruk dengan suami kita. Ya. Tapi kita tahu suami kita tak. Dia ahli tinggal tu. Ahli tinggal ni. Tak baca Quran. Qadha pun tak nak. Tu tak nak. Ni tak nak. Agak-agak nak juga ke si hidup semati. Waktu disunatkan cari yang terbaik, tempat baik. Mati boleh seandainya dibenarkan. Saya nak depan mimbar. Contoh ni masjid, ni mimbar, belakang mimbar tu saya. Tanya, dah ada makam. Boleh tak sebelah dia? Nanti kita tengok, kita korek. Kalau kena sikit dia, kita kena gali tempat lain sikit. Boleh?
Kata boleh. Tapi belum tentu yang belakang masjid dapat. Ya, biasanya yang belakang masjid ni Pak Imam, Pak Bilal, orang-orang ustaz-ustaz, diminta awal. Diminta awal. Sebab apa? Nanti masa doa tu orang yang dekat tu yang dapat dulu. Dapat Allah ampunkan dosanya, dapat keringanan azabnya dan sebagainya. Habis kena pula tanah kubur tu jauh dari masjid. Ni masjid kita rupanya di balik sungai dan sebagainya. Cari yang balik sungai, tanya. Tahun 2000 apa saya tak ingat. Pernah ditangkap, dikorek, digali semula. Makamnya ada 12 kubur yang kain kapannya masih baru. Tak terusik. Agak-agak boleh minta sana tak? Mohon ibu-ibu, mintalah kat sana. Ya. Seandainya dia alihkan tempat lain, biasanya orang macam ni dia tak dialihkan. Dia biar terpaksa cari lain. Tapi seandainya alihkan, cari orang ni kat mana dia. Minta. Walaupun kita keluarkan modal lah. Okey. Hari ni nak tanam tempat saya pengurusan pengumian 1,200. Kena ada kayu 300.5, randa tu 300.5, mandi 400. Kemudian gali 300, kayu tu 400.5, mandinya 400.5. Tu. Bukan 1,200. Ya. 1,200 itu proses tu. Agak nak hantar jauh, kena mohon Jabatan Agama, kena bayar tak? Kita kena cari sendiri. Kita tahu ditangkap tu ada, cari. Kalau di sini ada, kalau dekat Parit Limbung ada. Parit Limbung tu ada Ustaz Sebullah. Minta kubur kat Selosok. Tapi dah tak ada dah, ruang dah tak ada dah. Ya, kena minta juga cari, ya. Sebab kena cari yang tempat baik. Yang seterusnya, kena minta mati syahid setiap hari. Setiap kali doa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati syahid, ya Allah. Minta. Tak minta tak dapat. Apa kelebihan mati syahid? Walaupun kita tak pergi perang, walaupun kita matinya dah atas kasur kita, tilam kita, kalau minta mati syahid, insya-Allah dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Kat mana orang kategori orang mati syahid? Dekat syurga. Kena minta mati syahid. Jangan tak pernah minta ya ibu-ibu, kena minta. Termasuklah yang bercakap ni. Hari-hari minta. Kadang-kadang ya Allah, matikan aku. Seperti mana seorang panglima yang hidup pada zaman Nabi namanya Khalid bin Walid. Dia seorang panglima, berperang berpuluh-puluh kali, ya, beratus-ratus kali, tetapi matinya di atas pembaringan di rumahnya. Dia kata apa? Aku minta Allah Ta'ala matikan aku dalam peperangan, tapi tak dapat. Maka aku minta seperti mana Nabi minta, ajarkan, iaitu mati syahid di mana-mana. Di mana? Mana? Minta mati syahid ibu-ibu. Kalau Ustaz saya tak pergi perang, tak apa. Tak pergi perang tak apa. Berapa ramai hari ini yang mati di kategori syahid sebab dia hanya dengan berdoa saja. Dia akan berdoa ibu-ibu. Apa dia? Husnul khatimah. Itu sangat dituntut. Nabi ajar dah tu. Semuanya Nabi ajar. Allahumma Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan kesudahan akhir hayatku dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan kau jangan jadikan kesudahanku su'ul khatimah. Seburuk-buruk khatim. Seburuk-buruk terakhir riwayat hidup kita. Anak itu. Kita kena minta yang tu. Itu pun minta. Syahid jangan tak pernah minta. Ada tak doanya? Ada doa. Ya. Allahumma ja'alna minasyahidin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang mati syahid. Boleh. Ada doa yang panjang sebenarnya, tapi saya ambil pendek je tu. Ya, sebagai ringkasnya lah. Ya, baik. Dah pukul berapa dah? Ada 5 minit lagi. Ya. Baik, ibu-ibu, saya buka soalan sekiranya aja. Ya, kalau nak soal lah. Ya, kalau ada yang berkaitan ataupun yang tak berkaitan. Wallahu a'lam. Ada nak tanya ibu? Ada tentang mati Ustaz. Mati yang macam mana yang Nabi nak?
Nabi orang yang matinya seorang yang beriman di sisi Allah, yang mana matinya itu tidak derhaka kepada Allah, sempat bertaubat. Nabi kata orang yang mati dalam keadaan dia sempat bertaubat, insya-Allah syurga tempat dia. Ada orang mati tak sempat bertaubat. Kita takut ketika tak sempat tu dia syirik pada Allah. Kan ada dalil daripada Abdullah Al-Mas'ud ketika Mi'raj pada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah kasih banyak kepada Nabi ketika di Mi'raj tu. Ya, antaranya apa? Nabi ngadu pada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berikan penghormatan terhadap Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilmu, Nabi Musa sebagai kalamullah, Nabi Isa sebagai orang yang boleh menghidupkan mati dan orang yang memberikan banyak jasa. Maka Allah jawab, Muhammad, bukankah aku kasih lebih daripada itu? Kata Allah, aku kasih engkau, engkau adalah penghulu segala Nabi. Engkau lah orang yang pertama bertemu dengan Allah Ta'ala itu, anugerah. Dan engkau aku bagi surah Fatihah. Fatihah tu anugerah Allah tau. Bukan main-main ibu-ibu. Sebab disebut Allah tak, bukankah aku bagi engkau surah Fatihah? Satu lagi, bukankah aku bagi engkau akhir surah Baqarah? Apa ada pada akhir surah Baqarah ibu-ibu? Siapa yang kata Nabi, barang siapa membaca akhir surah Baqarah ketika sebelum tidurnya, maka Allah cukupkan dua perkara. Pertama, Allah cukupkan rezeki dia. Allah cukupkan rezeki dia. Yang kedua, Allah pelihara dia. Tak cukup ke dengan ini? Tak cukup ke dengan ini? Banyak lagi rahsia-rahsia amanah Rasul tadi. Fatihah Allah kasih supaya hilangkan kemurkaan Allah pada orang yang baca. Siapa takut Allah murka pada dia, Allah marah pada dia, banyakkan baca suratul Fatihah. Kalau rasa Allah marah je, astagfirullahalazim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya. Kalau kita sayang dengan seseorang, suami anak ni, sedekahkan bacaan ni tadi pada anak-anak. Supaya ni yang gaduh-gaduh, selalu gaduh, ya, dulu masa kahwin gitu tenung depan mata. Ini nyampah. Ya. Kalau ada perasaan ni, sedekahkan Fatihah untuk diri dia, sedekah pada suami dia. Kalau anak tak dengar cakap, gunakan Fatihah ini supaya Allah ampunkan dia dan dia bertambah akrab dengan kita. Itu rahsia. Bukankah aku jadikan umatmu orang yang akan masuk ke dalam syurga sebelum umat-umat yang lain? Kemudian aku kasih engkau solat 50 waktu. Maka Nabi pun turun. Ada satu lagi, jangan engkau mati sebelum kau bertaubat, dan jangan kau mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Jangan pernah syirik pada Allah. Pernah syirik kepada Allah. Syirik tahu, menduakan Allah, menyembah. Kadang-kadang perkataan ini telah jatuh. Kita bila melecehkan Al-Quran, Allah baca Quran, apa kelas? Habis. Allah cakap Nabi aja kau nak dengar. Aku tak percayalah hadis Nabi. Habis. Ini kalau ada tak sempat bertobat, na'udzubillah min zalik. Ibu-ibu, ini kena hati-hatilah. Cakap, boleh cakap, tapi jangan sembarang cakap. Sehingga jatuh menghina, mengejek, merendah-rendahkan. Ni, kalamullah dengan perkataan Nabi. Tolonglah jangan ada berlaku. Ya? Tak baik, cakap tak baik je. Ni Al-Quran ni bang, kita kena hormat, kena angkat. Ya, Quran ni kalau kita bawa ni ibu-ibu ya, melainkan tafsir lah. Ya. Tafsir pun, buku pun kena angkat. Ni pusat kita kan, angkat. Alah, saya tengok orang Arab pakai gini je, Ustaz. Jalan gini. Tempat saya, dia letak Quran, dia pijak, ambil barang dia. Ada. Kalau orang Afrika, umur orang tu yang pijak Quran. Kita, apalah, kau tu ni negeri aku belajar Quran, belajar ilmu. Kau buat gini, kau tunjuk kat aku. Gitu, kau marah. Tapi dia buat saja je. Dia kata, ini bukan Quran. Quran tu yang ni. Dalam ni. Ini besar, tulisan saja. Walaupun tulisan, ini tulisan yang sebut, Allah Ta'ala sebut. Kau tak muliakan. Kalau tak mulia, ingat tak? Ketika satu orang masuk dalam, dekat akhirat nanti, masuk dalam syurga, disebabkan dengan bismillah. Tertulis bismillah, dia selit kat sini. Muliakan. Kan ada riwayat kan? Masuk kat sini, muliakan bismillah. Akhirnya Allah, semua kau tak ada amalan, melainkan satu je. Kau simpan ni. Dengan sebab kau simpan ni, kau layak masuk dalam syurga ku. Hebat. Sehingga, ya.
Ya. Kedua kita ngantuk kan. Al-Quran di sebelah kita. Ya. Macam mana tu? Hai. Al-Quran di sebelah kita macam Jangankan kita baca Quran, kita semayang ngantuk tertidur. Batal tak semayang kita? Kita ketika rokok, bismillah. Tapi tak tertongging. Kita sujud lama je sujud kita. Orang lain dah bangkit-bangkit dah. Rupanya dengkur. Sudah. Kurang semayang. Jangan batalkan semayang. Teruskan. Sehingga Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat cemburu terhadap orang ini. Dalam ngantuk pun disembayang. Ya, ini baru cerita yang hebat lagi. Apatah Quran, Allah sangat berbangga dalam keadaan baik. Kadang-kadang kita dah terkeluar gitu baca kan. Allah. Sebab apa? Biasanya orang yang penat-penat tapi ada masa untuk Allah. InsyaAllah susah senang dengan Allah, susah senang nanti Allah juga yang akan bantu kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya nak tanya. Ya. Saya tengok ada dua pendapat Ustaz dan saya. Ya. Dia kata kalau bagi orang yang tak boleh sembahyang sujud, boleh sujud, Okey. kan? Tapi masih boleh rokok, ataupun masa kita sembahyang, kita kena duduk terus sujud dengan rokok tu, kita kena bezakan ataupun mana satu, sama ada rokok kita tetap rokok, bila kita nak sujud, kita duduk kat kursi macam biasa. Mana satu? Ada setengah pendapat kata kalau Ini solat bagi orang sakit. bagi orang sakit. Ada setengah kata, dia kata kalau misalnya kita buat macam, kalau kita sakit, kita buat macam biasa. Beza antara rokok dengan sujud, kita buat duduk je. Ada setengah kata kalau kita rokok macam biasa, macam kita boleh buat, lepas tu kita buat macam tu tak sah. Mana satu betul? Ada dua pandangan kan? Saya benar dua pandangan. Nak, kalau puan pilih yang mana? Saya pilih yang rokok macam biasa diri, lepas tu sujud saya duduk. Sebab memang kita tak boleh, Tak kuat. tak kuat, kita tak boleh buat ni. Faham. Bagi orang yang tahu pada diri dia, sakit dia mengalaminya. Seandainya dia boleh berdiri dan jalan boleh. Tapi tiba-tiba bila takbir, dia kena duduk dulu. Saya nasihatkan orang yang macam ini, pertama, seandainya boleh berjalan, berdirilah. Takbirlah dulu. Sebab pahala orang sembahyang berdiri lebih besar daripada sembahyang duduk. Separuh je dapat. Kalau sembahyangnya 10, dia dapat 5 je. Khusyuk macam mana? Tetap 5. Itu bagi. Jadi siapa yang boleh masak berdiri, siapa yang boleh berjalan, siapa boleh naik motor lagi, tiba-tiba datang sama masjid, sembahyang duduk, maka kategori dia telah mempermain-mainkan dalam sembahyang. Bila permainkan, sah tak solatnya. Itu pokoknya. Dia tak ada ilmu pengetahuan, dia wajib belajar. Jadi nasihat saya bagi orang yang sedang sakit, kalau dia berdiri bergetar-getar, tempat saya tu, dia jalan getar, tapi pergi masjid begini, dia pun sembahyang getar-getar. Ustaz, saya duduk boleh? Boleh. Nanti dulu. Saya cakap, berdiri sikit boleh? Boleh, Ustaz, boleh. Okey, takbir. Allah Akbar. Berdiri. Boleh. Okey, pegang. Jangan sampai berpaling-paling, jangan gitu. Pegang. Kalau tak ada kursi, agak-agak pegang tu. Jangan sampai berpaling tadi. Berpaling tak sah. Lagi gigil. Gigil. Okey. Lega sikit. Nanti rasa dah okey, dia pun naik balik. Dia sambung lagi. Begitu sembahyang orang yang bukan terus duduk. Kalau yang masih boleh rokok, Nanti ini peringkat pertama. Ketika dia boleh berdiri, dia kena diri. Walaupun dah duduk ni, dia jangan terus jadikan alasan terus duduk. Maka jatuh tidak sah. Dia kena berdiri balik sampai dia boleh balik. Sampai tahap tu. Habis baca, kemudian dia pun rukuk. Nak rukuk sekadar mana mampu dia. Kalau dia gini je lah. Ya. Rukuk sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Nak jatuh bawah tak boleh ni. Nak duduk pun macam sakit. Dengan keadaan berdiri ni lah dia sujud. Boleh. Tengok. Nak sujud pun susah, dia terpaksa sujud gitu. Akhirnya dia berdiri tak tahan, dia pun baru duduk. Sehabis ikhtiar dia, baru dia boleh duduk. Macam nak hitam di dalam ni, duduklah kejap. Selamatkan keadaan sembahyang ni. Selamatkan sembahyang dia. Bukan selamatkan diri dia, selamatkan sembahyang dia.
supaya tidak batal. Begitu. Kemudian seandainya dia boleh laju tu. Ini okey, rukuk laju. Tiba-tiba nak turun bawah tak boleh. Okey. Tengok. Dia sebelum sembahyang dia kena testing. Testing macam mana? Dia duduk. Sakit tak? Tak. Okey. Cuba dia duduk selalu. Sakit tak? Sakit. Ini sikit. Tak. Sikit. Boleh? Gini duduk antara dua sujud. Duduk. Habis duduk antara sujud ni. Inilah yang dilakukan oleh orang lelaki. Boleh sujud ni. Kemudian nak bangun, mula-mula boleh. Mula-mula boleh. Rakaat kedua boleh. Rakaat ketiga boleh. Rakaat keempat tak boleh. Dia nak angkat tak boleh. Maka dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tahap tu, ini kaedah. Jangan terus mengalah untuk terus duduk. Sampai tahap tu. Saya tengok tempat saya. Dia duduk, mula diri tak tahan dia duduk. Tu bangun, dia rokok boleh. Kemudian dia sujud, dia terus jatuh ke bawah. Sebab dia tadi mampu. Jangan mudah untuk cakap tak mampu. Begitu. Buat semampu habis mungkin. Sebab nak elakkan daripada batalnya solat kita. Sebab kita sebenarnya kita mampu, tapi saja je buat itu habis. Itu yang menyebabkan kita tak faham daripada konsep sebenar. Semampu mungkin. Tak apa, yang penting kemampuan dia tahu. Dia tak boleh berdiri lagi dah. Dia tak tahu. Dia boleh tak, tapi yang pertama je berdiri. Yang kedua tak nak berdiri. Sebab apa? Alasan dia malas lah. Sebab malas tak sah. Habis. Macam saya Ustaz, saya dah cuba untuk sujud. Macam masa nak sujud pun, duduk antara sujud pun tak boleh. Macam kita nak sujud pun tak boleh. Dia dah menegang kat okey. Kalau tak boleh, cuba. Kalau sujud tak boleh macam tu, sujud ketika separuh boleh tak? Maksud saya, contohlah, kita dah sampai ke bawah. Kita dah sampai bawah ni kan. Kita nak sujud, sampai mana boleh sujud? Tekan sini boleh? Sini kita sujud tak? Itulah sujudnya. Kalau hampir sujud, gini je. Ini dikira sujud. Sampai tahap tu, jangan suka-suka buat hukum sendiri. Ya. Okey, dia ada dua tu. Okey. Ketika orang berdiri, dia terus nak pitam, maka dia kena pegang kat dinding. Kalau jauh dari dinding, kat mana dia nak selamatkan diri? Cara mana nak duduk? Macam kalau ada disediakan kursi tak apa. Tak. Maka dia berambil urusan. Jangan batalkan sesuka hati. Melainkan dia jatuh pitam. Itu batal. Duduk pun batal, sembahyang pun batal. Tapi kalau dia nak pegang, dia pun turun bawah, duduk antara dua sujud. Pitam juga tak? Kalau rasa nak, kalau pitam juga, berduduk sebentar. Bangkat, tenangkan di tempat. Pitam juga, buat begini. Sampai tahap, jangan membatalkan sembahyang sesewenangnya. Hukum dia berdosa. Ya? Batalkan ketika kita dah serah pada Allah, kita batalkan sembahyang kita tanpa sebarang alasan, melainkan kita pitam dengan pengsan. Batal lah tu. Biarlah kalau pitam nak macam mana keadaannya. Jangan sewenang-wenang ni. Tapi ada orang tak ambil cakna perkara ni, ambil berat tentang perkara ni. Tadi puan nak tanya. Tutup tu. Tutup InsyaAllah kita tutup lah